Dalam jangka masa 20 minit saya menjemput Ustaz Ahmad Faiz bagi memulakan sesi interogasi beliau. Baik. Silakan. Ustaz Salman, soalan pertama ataupun bukan? Mestilah berdasarkan pembentangan tadi, saya rasa jelaslah kefahaman saya merujuk kepada apa yang disebutkan oleh ulama-ulama Asy'ariyah. Siapa gurunya? Saya membaca apa sahaja bab berkaitan sama' dan basar yang disebutkan oleh Ar-Razi, disebutkan oleh Al-Ami, disebutkan oleh Al-Baijuri dan disebutkan oleh As-Sanusi dan selain mereka. Tapi nyatanya banyak kesalahfahaman Ustaz Salman. Di mana tu? Ziyadah bukan tambahan, al-mughayarah maksud. Al-Amidi pun bukan jazam, warubbama digunakan dengan perkataan warubbama. Dan banyak Ustaz Salman saya tengok macam tak berapa nak clear antara sifat, ta'alluq sifat. Cara Ustaz Salman menerang tu. Jadi seperti Ustaz Salman memahami daripada fahaman sendiri, bukan daripada guru-guru Asy'ariyah. Okay. Itu yang saya lihat lah. Itu soalan ke? Itu kenyataan saya. Kenyataan saya itu saya tengok. Sebab kalau Ustaz Salman baca tadi, daripada Iljamul Awam fi Ilmil Kalam Imam Ghazali, itu Imam Ghazali sedang menjawab persoalan Mu'tazilah tadi tu. Mu'tazilah lah yang mendatangkan iskal kalau Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sama' basar dan semua. Itu apa? Soalan hadza soal yasduru an Mu'tazili awal falsafi. Itu. Jadi kalau Ustaz Salman faham ibarat betul-betul di bawah ni jawapan amal Mu'taziliyu fadaf'uhu hayyinun, mudah sangat nak tolak Mu'tazilah. Ini Ustaz Salman pasti akan faham bahawasanya yang dibicara ni sifat pendengaran dan ta'alluq suluhi qadim pada sifat pendengaran tersebut. Sebab dia kias dengan ilmu. Itu. Kemudian baik. Kalau Ustaz Salman hanya membaca, bagaimana Ustaz Salman boleh dapat tasawur yang jelas pasal akidah Asy'ariyah? Sebab saya dengar tadi pun pasal Imam Ar-Razi banyak kesilapfahaman tadi tu. Kemudian yang kedua, soalan saya, bagi Ustaz Salman, adakah sifat dan ta'alluq sifat adalah perkara yang sama? Adalah sifat dan apa? Ta'alluq sifat. Dua perkara yang berbeza. Okey, nyatakan perbezaan dia. Sifat adalah sifat bagi Allah, ada ma'ani, ada ma'nawiyah, ada salbiyah dan sebagainya. Itu sifat bagi Allah. Maksud saya sini sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sebagaimana yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nisbah saja. Bukan ada di zat Allah. Sifat itu adalah sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Sami'un bi sam'in, basirun bi basarin. Cuba terjemah. Allah mendengar dengan penglihatannya. Allah mendengar, okey, itu mana sifat Allah sifatnya? Subhanahu wa taala. Kedua-duanya itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya Sami' kaunuhu sami'an adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaunuhu tu ma'nawiyah, kita tak bicara. Boleh dikatakan hal, boleh dikatakan ma'nawiyah, boleh dikatakan sifat. Guna saja istilah siapa yang nak guna. Semua ulama Asy'ariyah belaka. Saya tanya bukan sifat ma'nawiyah, saya tanya tentang sifat ma'ani dan ta'alluq. Sifat ma'ani adalah sifat ma'nawiyah tidak ada ta'alluq. Saya jawab Baik. Berbeza dengan ta'alluq. Ta'alluq pula adalah apabila sifat melazimkan kewujudan sesuatu selain daripada sifat itu berdiri dengan sendirinya. Ada 3 rukun kepada ta'alluq. Yang pertama mesti ada sifat. Artinya cuba bahasa dengan mudah sekali. Ta'alluq. Itu bahasa yang digunakan oleh As-Sanusi. Talaba sifat amran zaidan. Okey. Talabun amran zaidan apa maksudnya? Selain daripada sifat, diperlukan untuk berdirinya sifat itu. Untuk berdirinya sifat itu. Untuk dilaksanakan sifat itu melazimkan wujud sesuatu selain daripadanya. Maksudnya ilmu itu mafhum kami daripada ilmu, lazimnya wujudnya maklum. Sama' lazimnya masmu'. Maklum tu mahasal bil masdar, itu bukan maksud daripada ta'alluq. Ta'alluq tu ialah kerja tu sendiri. Selain daripada ilmu tu ada, pengetahuan tu ada di zat Allah, tugasnya, fungsinya ialah mengetahui. Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Boleh? Saya quote ini yang ditulis dalam risalah fi ta'alluqat sifat Rabbil Alamin. Tapi Ustaz salah faham, bukan begitu maksudnya. Yang dimaksudkan dengan ta'alluq yang dimaksudkan dengan ta'alluq dalam penulisan Abu Azbah Nata'ij Afkar Thiqat ada 3 rukun.
Satu, mesti ada sifat ma'ani yang pertama. Yang kedua, mesti ada nisbah soluhi ataupun nisbah tanjizi. Yang ketiga, ada mansub laha, apa yang dimansubkan kepada sifat itu adalah ta'alluq. Sedangkan sifat salah satu rukun yang kita sebut tadi. Ada beza bahasa mudahnya apa? Talabus sifat amron zaidan min qiyami habizat tu. Sifat sebagaimana Ustaz bahasa mudah sebagaimana sebut tadi. Itu ada ta'addi, memerlukan kepada sesuatu yang lain. Kerja. Saya tak suka guna bahasa murah, saya guna bahasa ulama Asy'ariyah. Saya guna bahasa a'immat Asy'ariyah. Itu maksud ulama Asy'ariyah. Itu maksud itulah ya, memerlukan kepada sesuatu yang lain. Kalau melazimkan wujud sesuatu yang lain, lazimus sifat, bukan kata Ibnu Arafah. Menuntuti satu kerja yang lainnya itu selain daripada kerja asalnya ada di zat. Sifat kerja asalnya ada di zat. Ta'alluq ni apa? Kerja yang lain hadap pada muta'allaq. Itu mana? Fungsi dia. Itu fungsi dia. Tapi kalau Ustaz tak boleh nak baca gitu, berarti Ustaz beranggapan makna ismi sama, masdari sama, mahaslah bin masdari sama. Tak sama. Okey, cuba nyatakan. Perkataan yang disebut oleh para imam, saya quote daripada Imam Asy'ariyah. Ya, tapi Ustaz salah faham walaupun quote pun. Apa yang salah faham? Saya dah sebut salah faham. Makna ta'alluq ialah kerja sifat selain daripada dia ada di zat, iaitu hadap sifat kepada muta'allaq. Artinya fungsi. Talabus sifat amron zaidan an qiyami habizat. Itu maksud menuntuti sifat akan pekerjaan yang lain. Amron zaidan tu bukan pekerjaan tambah apa, bukan bertambah, bukan setiap zaid itu ialah bertambah. Itu pekerjaan yang lain selain daripada diri dia tu ada di zat. Ya, sifat ada di zat. Artinya fungsi. Okey. Itulah maksudnya. Ya, betul. Jadi terjemahan kalau contoh seperti samak basar, kalau ta'alluq apa terjemahan? Samak basar ta'alluqnya ada tiga. Satu, samak. Ya, terjemahan. Saya nak tahu terjemahan dalam bahasa Melayu kita. Keterkaitan di antara masmu'at wal mubsarat dengan sifat samak itu. Nisbahnya ada dua, sama ada saluhi ataupun tanjizi. Itulah cerita tentang ta'alluq yang disebut oleh a'immat Asy'ariyah. Terjemahan dalam bahasa Melayu kita ialah mendengar. Itu saja senangnya. Kalau makna ismi pendengaran, kalau makna masdari itu mendengar. Itu je, mudah je. Okey, soalan yang ketiga. Bagi Ustaz Salman, adakah Asy'ariyah menafikan ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat samak dan basar? Ya atau tidak? Asy'ariyah mengisbatkan ta'alluq tanjizi hadis, tetapi dia adalah amr i'tibari yang tidak wujud pada alam realiti. Dia sekadar maqamatil akal semata-mata. Sungguh. Ustaz kena beza antara wujud dengan subut. Tiap-tiap wujud pasti subut, tapi tiap-tiap subut belum tentu wujud. Walaupun bukan amrun wujudi, tetapi dia amrun subuti. Sungguh seperti nisbah Ustaz Salman. Salman ni banyak. Salman Khan, Salman Ali. Salman ni banyak, sama Al-Farisi. Tapi Ustaz Salman bin Ali. Nisbah Ustaz Salman dengan ayah Ustaz Salman, anak dengan bapa. Wujud tak? Di mana nisbah tersebut? Memang tak wujud, tak nampak. Tapi sungguh Ustaz Salman ialah anak Ali. Itu makna subutiyah. Itu kena Ustaz Salman kena tahu dah. Itu. Baik, menurut Asy'ariyah, adakah ta'alluq samak dan basar itu amrun wujudi atau adami atau bagaimana? Seperti tadi juga soalan. Di alam realiti adam. Melainkan tanjizi qadim itu wujudi. Tapi tanjizi hadis itu adalah adam. Itu sekadar maqamatul aqal. Itu sekadar nisbah dan idhafah yang tidak ada wujud. Siapa yang kata adam? Di mazhab ulama Asy'ariyah mana yang kata adam? Lawan kepada ada tiada. Tak semestinya lawan kepada ada, tak semestinya tiada. Betul? Dah, betul. Lawan yang apa panggil apa? Kalau tidak ada sesuatu itu sekalipun, dia amrun i'tibari. Jadi lawan, bukan kita boleh kata benda tu tidak ada terus. Jadi lawan kepada ada apa? Lawan kepada ada dengan mana did. Ya, ada lawan yang ada banyak. Ada lawan dengan mana did, ada lawan dengan mana nakid. Lawan kepada maujud. Jadi kalau lawan dengan mana did, memang tidak ada lah. Ya. Tapi bukan semestinya tidak ada bermakna terus adam ma'dum. Dia ada juga adam tapi subut, iaitu seperti amrun i'tibari. Sungguh dia benda tu tak ada, tak nampak lihat, tapi sungguh subut itu. Jadi silap ustaz faham tu adami, bukan amrun adami. Ya amrun subuti walaupun bukan amrun wujudi. Baik. Kemudian Asy'ariyah menyatakan Allah Maha mendengar dan melihat setiap perkara yang ada. Itu terjemahan ta'alluq tanjizi
ta'alluq, gitu je, ta'alluq. Termasuklah makhluk yang ada sekarang ni, ta'alluq tanjizi hadis. Jadi Allah Maha mendengar setiap yang ada. Sama ada yang ada tu qadim ataupun yang hadis yang baru sekarang ni. Nah, betul atau tidak salahnya? Allah Maha mendengar setiap yang ada. Yang ada Ya. termasuk kita yang ada sekarang ni. Yep. Betul atau tidak? Betul. Allah Maha Betul. mendengar setiap yang ada. Jadi kalau betul, kenapa Ustaz Salman kata seperti kisah tu? Kisah yang Ustaz Salman cerita tu lah, ada ulama Asy'ariyah tegah kata jangan kata Allah mendengar sekarang ni, Allah melihat sekarang ni, nanti berlaku perkara baru. Mengikut keempat-empat implikasi pegangan Asy'ariyah, sama ada Itu yang Ustaz Salman faham, ilzam di atas mazhab Asy'ariyah, bukan seperti itu. bagi siapa yang berkata bahawa dia adalah ilmu, artinya dia telah berlaku sebelum ilmu itu Di wujud. manakah ada ulama Asy'ariyah melarang orang-orang kata jangan kata seperti ni, nanti berlaku perkara baru di zat Allah Ta'ala? Itu implikasi pemahaman Asy'ariyah. Kalau mengatakan Tidak. Allah melakukan sesuatu, Saya Asy'ariyah, saya tak faham seperti itu pun. sebab Ustaz tak baca buku Asy'ariyah. Dah saya baca, dah saya mengaji. Ustaz Salman silap faham. Bukan begitu. Itulah Tidak keempat- tidak ada. Itu yang Ustaz Salman cuba ilzamkan di atas Asy'ariyah. Asy'ariyah tidak ajar seperti itu. Tidak ada satu pun mazhab Asy'ariyah kata jangan kalau orang awam kata Tuhan dengar apa yang kita doa sekarang ni, Tuhan melihat apa yang kita buat sekarang ni, akan ada satu orang ustaz Asy'ariyah kata jangan cakap gitu, nanti akan berlaku perkara baru. Tidak ada seperti itu. Kenapa? Kerana ta'alluq tidak berlaku di zat Allah Ta'ala. Ta'alluq tu nisbah, tidak berlaku perubahan pun pada zat Allah Ta'ala dan pada sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan tetap Allah Ta'ala bersifat dengan pendengaran yang qadim dan penglihatan yang qadim. Jadi kalau Ustaz Salman buat, adakah cerita tu betul-betul ada dalam kitab? Ni saya awal-awal lagi saya duk tunggu. Cerita tu ada dalam kitab sebiji tak? Asy'ariyah melarang. Jangan kata seperti itu. Mengikut pandangan ke semua implikasi Tak, Asy'ariyah. saya tanya adakah ada ulama Asy'ariyah bila dengar orang berdoa seperti itu lalu dilarang orang awam tu? Kita ada jangan. masalah sebab orang yang klaim ulama Asy'ariyah pun tak faham logik Dah, di sebalik bukan masalah mazhabnya. tak faham. Ada ke tidak dalam nas kita atau tokoh je? Boleh je? Tokoh. Kalau boleh Ustaz Salman datangkan, ada ulama Asy'ariyah larang. Jangan kata cakap tu. Jangan kata seperti itu, jangan cakap seperti itu, kerana akan membawa perubahan pada zat Allah Ta'ala. Itulah implikasi semua Itu yang Ustaz Salman ilzamkan. Bukan ilzam. Asy'ariyah tidak faham seperti itu. itu fahaman semua. Tidak salah. Ustaz salah faham tu. Sebab apa? Sebab apabila orang awam kata Allah mendengar apa yang kita doa sekarang ni, Allah Ta'ala melihat apa yang kita sekarang ni, itu ta'alluq sifat pendengaran penglihatan, bukan membawa kepada sifat penglihatan dan sifat pendengaran di zat Allah yang Ta'ala. merupakan amr maqamatul aqal Amrun i'tibariyun intiza'iyun subutun wa tahaqqukun. Itu siapa sebut i'tibari itu amrun i'tibari, memang subutun wa tahaqqukun. ada ulama Asy'ariyah kata Pasti banyak dalam kita intizai untuk sama' dan basar. Intizai sebab difaham daripada Siapa sifat pendengaran yang ada di zat Allah Ta'ala. Siapa yang Sifat pendengaran ada tak? Siapa yang kata intizai ya? Di kalangan Intizai, ulama. apa makna intizai? Siapa yang kata saya tak jumpa yang kata itu intizai? Akhirnya banyak dalam kita Asy'ariyah. Ustaz Salman tak baca? Salah satunya Oh iya, banyak dalam kita Asy'ariyah, banyak. Baijuri ada, Syarqawi Hudhudi ada. Okey. Kemudian saya nak tanya Ustaz Salman, kalau Ustaz Salman tidak ada orang panggil kitab ataupun bukti yang menunjukkan ada ulama Asy'ariyah yang melarang orang awam bercakap seperti itu, adakah itu fitnah ataupun taqawul? itu pendirian ulama Asy'ariyah Tidak, bukan pendirian ulama Asy'ariyah. Itu yang Ustaz Salman ilzam ke atas ulama Asy'ariyah. Ulama Asy'ariyah tak faham seperti itu. kerana itulah Ar-Razi mendatangkan i'tibari, mendatangkan dia ghair mawjuda fil a'yan untuk ta'alluq tanjizi hadis, Betul. untuk nak menjadikan ia tidak bercanggah dengan kaedah istihala hulul hawadis. Itulah betul. tujuan kaedah itu didatangkan. Dan tidak ada tak Imam Razi larang orang doa, jangan orang awam bercakap seperti itu, ada tak? Implikasinya itulah Itu kerana yang Ustaz Salman ilzam tu, bukan Imam Razi ada. direct implication Tidak kefahaman ada. ulama Asy'ariyah begitulah. Tidak ada satu pun ulama Asy'ariyah yang melarang orang awam cakap seperti itu, tidak ada. Sebab ta'alluq yang difaham oleh ulama-ulama Asy'ariyah ialah mendengar. Mendengar tu sendiri, kerja sifat tu mendengar. Ghair mawjuda fil a'yan. Subutun wa tahaqqukun. Okey. Selesai?
Kemudian jika mazhab Asy'ariyah tidak berpendapat seperti itu, maksudnya ulama Asy'ariyah Ustaz Salman tak boleh bawa datang, di mana Ustaz? Ada ke tidak ulama Asy'ariyah yang melarang orang awam jangan cakap seperti itu, nanti akan membawa kepada perubahan pada zat Allah Ta'ala. Sampai sekarang ni saya tak nampak itu yang Ustaz Salman ilzamkan. Apa Ustaz Salman faham atau Ustaz ni mesti ulama Asy'ariyah melarang orang cakap gini, padahal tidak ada. Karena bagi Asy'ariyah mendengar dan melihat itu ta'alluq, nisbatun bainal muta'alliq wal muta'allaq, dan dia tidak ada apa-apa berlaku perubahan pada zat Allah Ta'ala. Dia tidak ada apa-apa berlaku, dan orang awam boleh cakap gitu. Allah Ta'ala melihat kita, Allah Ta'ala mendengar kita sekarang, tidak ada apa-apa masalah. Tetapi barangkali ada masalah kalau memang Ustaz Salman berpegang sifat tersebut ialah sifat bukan sifat zat, bukan sifat zat. Baik. Soalan seterusnya, jika mazhab Asy'ariyah tidak berpendapat seperti itu, adakah Ustaz Salman sanggup tarik balik dan dari fitnah dan memohon maaf? Saya telah sebutkan ke semua implikasi ulama Asy'ariyah mengikut bukti ulama yang melarang tadi, Asy'ariyah yang melarang orang jangan cakap seperti itu. Saya sebut ucapan itu dalam erti kata menggambarkan pemikiran. Itu bermakna Ustaz Salman mengilzamkan kefahaman Ustaz Salman sendiri apabila membaca kitab-kitab Asy'ariyah tanpa berguru. Okey. Baik, soalan seterusnya, adakah manhaj Asy'ariyah benar atau sesat? Benar atau sesat? Asy'ariyah adalah sebahagian daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Benar atau sesat? Soalan saya. Ada bab yang bersamaan dengan salaf. Benar atau sesat? Ada bab. Dua tu. Ada. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalah. Benar atau sesat? Benar. Alhamdulillah, selesai. Kemudian soalan yang seterusnya, bagi okey, kalau benar cukuplah, nanti insya-Allah Ustaz Salman boleh jadi mufti wilayah insya-Allah. Bagi Ustaz Salman, adakah sifat sama dan basar itu sifat zat atau sifat fi'liyah? Sifat zatiyah dan fi'liyah. Dua-dua sekali. Jadi kalau sifat zat apa makna dia? Allah bersifat dengan sami'un basirun, lam yazal sami'an basiran. Dan zat Allah mendengar, yasma'u tahawurakuma fasayarallahu amalakum. Kalau sifat fi'liyah, itulah banyaklah sifat di zat Allah Ta'ala. Allah mendengar setiap sesuatu. Yalah, banyaklah sifat-sifat. Sifat satu. Sifat satu. Basar, dan Allah mendengar. Mendengar semua benda. Yalah, mendengar tu banyak ke satu? Mendengar. Yalah, mendengar tu banyak Allah ke satu? Allah mendengar semua benda, bukan sekadar banyak, semua. Ya, mendengar tu banyak ke satu? Satulah. Satu. Satu mendengar tapi banyak. Yalah, banyak benda yang dengar. Yang mana satu, yang mana banyak ni? Sifat Allah, sifat pendengar. Pendengaran ke mendengar yang banyak? Allah mendengar. Semua benda Allah dengar. Okey, banyak ke satu? Banyaklah yang didengar. Okey. Yang didengar itu banyaklah. Ya, mendengar tu banyak dan yang didengar pun banyak, betul? Pendengaran itu hanya Allah. Mendengar itu hanya Allah. Ya, memang saya duk cakap ni sifat Allah lah, ni bukan sifat orang lain dah ni. Baik. Sifat pendengarannya satu ke banyak? Satu. Pendengarannya satu. Mendengar? Mendengar semua benda. Ya, mendengar tu banyak ke satu? Mendengar setiap sesuatu. Ya, saya tanya mendengar tu banyak ke? Mendengar setiap sesuatu. Yasma'u. Ya, banyak. Banyak. Jadi sama ke tak sama sifat zat dengan sifat fi'il? Sifat zat sami'un. Okey. Sifat fi'il, Allah mendengar setiap sesuatu. Tadi bahasa Arab, ni bahasa Melayu pula. Apa biasa sami'un dengan mendengar tidak sesuatu? Sami', Al-Quran menyebutkan Allah Maha mendengar. Allah menyebutkan Sami', kalau Mu'tazilah pun tidak mengingkari sami'. Allah memang sami'. Ya, sami' dan Allah bizat. Dan Allah mendengar. Okey. Baik. Kalau sifat fi'liyah, apa maksud sifat fi'liyah yang dikatakan tadi? Maksudnya apa? Sifat sama basar tu ialah sifat fi'liyah, apa maksudnya? Allah mendengar. Yalah, apa maksud sifat fi'liyah? Sifat fi'liyah ni sifat yang tunduk di bawah kudrat iradah. Berarti Allah menjadikan sama basar. Gitu. Itu mengikut ta'rif Asy'ariyah. Saya tak pegang Asy'ariyah, saya tak pegang ta'rif tu. Bukan hanya Asy'ariyah tu, semua Hanabilah, Athariyah semua disebut. Perbuatan. Sebagaimana perbuatan duduk di bawah kudrat iradah Allah lah. Sama basar tu. Allah fi'liyah. Sebagaimana Allah datang pada hari kiamat, Allah mendengar setiap mengendah, sebagaimana Allah menciptakan Adam dengan tangan Allah. Mazhab Athariyah menyebut sifat tu sifat zat. Dan juga fi'il. Dan juga fi'il. Ada sifat zat dan banyak sifat-sifat zat. Dan juga fi'liyah. Di mana? Betul ke? Ada ke? Allah mendengar. Dan ya, sifat fi'il di mana? Nas kitab siapa? Ulama mana di kalangan Athariyah, Hanabilah yang menyebut itu sifat fi'il? Dalam At-Tabari.
apabila beliau membawakan hadis-hadis bagi menyokong, bagi mentafsirkan perkataan ini, setiap kali ayat-ayat itu dibawakan dengan hadis daripada Nabi, juga para sahabat, juga juga tabi'in, dan hampir kesebahagian semua menceritakan bahawa Tetapi ini semua adalah apa yang Allah buat. Okey, tapi semua Asy'ariyah, Hanabilah, Maturidiyah, Hasariyah semua sepakat sama basar ialah sifat zat, bukan sifat fi'liyah. Dia adalah perbuatan. Allah melakukan apa yang Ta'alluq itu ta'alluq. itu ta'alluq pada Asy'ariyah, orang lain tak menggunakan perkataan itu. Terima kasih di atas sesi interogasi daripada Ustaz Ahmad Faiz, dan insyaAllah kita